Bismillah. Pada hari ini kami akan membintangkan tentang apa itu kebahagiaan atau happiness yang sebenar. Kebahagiaan adalah suatu keadaan perasaan aman damai serta gembira. Dengan kata yang lain, kebahagiaan melebihi hanya perasaan kegembiraan. Kebahagiaan tidak dapat diukur atau digambarkan dan berubah-ubah mengikut peredaran masa dan tempat. Orang yang kelihatan bahagia tidak semestinya bahagia, dan orang yang kelihatan tidak bahagia semestinya dia tidak bahagia. Pengertian kebahagiaan berbeza-beza bagi setiap orang. Bagi mereka, ada juga yang mempunyai duit yang banyak dan harta yang banyak membuatkan mereka bahagia. Makanan, pakaian dan kediaman yang banyak juga membuatkan mereka bahagia. Tapi ada juga sesetengah masyarakat yang mempunyai makanan dan pakaian ataupun kediaman yang sederhana cukup untuk membuat mereka bahagia. Dan ada juga orang yang tidak bahagia, mempunyai banyak harta dan kekayaan. Dari segi Islam, kebahagiaan bermaksud seorang umat Islam yang dapat mempertahankan iman dan mampu memperlakukan perilaku yang sesuai. Dalam agama Islam juga ia menasihatkan agar semua orang boleh bergembira tetapi tidak melebihi batas. Hal ini bukan sahaja ada dalam Islam sahaja, namun terdapat juga di dalam agama lain. Namun semakin pesat dunia ini, semakin ramai yang hidup hanya untuk bergembira sahaja dan tidak mempunyai tujuan hidup. Yang lebih bahaya lagi, mereka bergembira hingga melebihi had batas yang sepatutnya. Seperti contoh tragedi sambutan Halloween yang baru-baru berlaku di Itaewon, Korea Selatan, yang telah meragut ratusan nyawa disebabkan perasaan yang ingin untuk bergembira. Halloween festivities in Seoul, South Korea turned deadly Saturday evening. An estimated 100,000 people had gathered for the country's biggest Halloween celebration since the coronavirus pandemic began nearly 3 years ago. Officials say at least 146 people were killed, 150 others injured, but warned the death toll could rise with a number of the injured listed in critical condition. The crowd had gathered in an area filled with bars along narrow alleys off the main street. According to witnesses, people became trapped and crushed as the crowd pushed into those narrow alleys. According to the National Fire Agency, the victims were largely in their 20s. At least 90 ambulances were dispatched. Daripada iktibar yang boleh diambil daripada tragedi tersebut, kita boleh bergembira namun tidak melebihi batasnya, dan juga perlu ambil berat tentang keselamatan ketika bergembira, kerana apabila tak sud bergembira, pemikiran otak tidak akan menjadi waras. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Danish Nathan bin Syafiq Nathan dan nombor menteri saya adalah 215116. Saya akan menceritakan tentang Syed Muhammad Naqib Alatas yang merupakan seorang ahli falsafah Islam dan juga ideologinya terhadap kebahagiaan. Beliau merupakan seorang ahli falsafah Islam, modern dan juga ulama. Beliau dilahirkan pada tahun 1931 di Butenze, kini Bogor, Indonesia. Dia sangat dipengaruhi oleh ajaran Al-Ghazali dan berakar umbi dalam ilmu-ilmu Islam tradisional. Pada pendapat beliau, beliau tidak membataskan kebahagiaan ini sebagai suatu perkara duniawi. Ini bercanggah dengan ideologi ahli falsafah barat yang lain yang beranggapan yang kebahagiaan ini adalah perkara duniawi sahaja. Syed Muhammad Naqib Alatas sebaliknya berfikir yang kebahagiaan ini melampaui kehidupan selepas mati. Selain itu, Syed Muhammad Naqib Alatas juga berpendapat iman saling bergantung dengan rasa bahagia di dunia dan juga di akhirat. Apa yang dimaksudkannya ialah apabila kita merupakan seorang yang beriman, kehidupan kita di dalam dunia ini akan sentiasa rasa bahagia kerana kita akan dijaga oleh Tuhan kita. Apabila kita memiliki rasa keimanan yang tinggi, kita akan didorong untuk rasa bersyukur dengan apa yang kita ada. Walaupun apa yang kita ada itu sedikit, tapi kita tetap akan rasa bersyukur. Justru kita akan rasa bahagia. Apabila iman kita kuat, kita akan rasa untuk sentiasa melakukan kebaikan. Ini akan membantu kita untuk mendapat kebahagiaan yang berkekalan di akhirat nanti. Apa yang boleh kita rumuskan ialah kebahagiaan di dalam dunia ini sementara sahaja, manakala kebahagiaan yang berkekalan dan kekal selama-lamanya adalah di akhirat nanti. Apa yang boleh dikaitkan dengan tragedi di Itaewon pada tempoh hari ialah mereka berpendapat yang kebahagiaan ini hanya boleh kita rasai di dalam dunia sahaja dan akan berakhir sejurus kita meninggalkan dunia, iaitu meninggal dunia. Disebabkan ideologi mereka yang sebegini, mereka telah mengundang padah ke atas diri sendiri kerana terlalu menginginkan kebahagiaan tanpa mengira apa kesannya pada diri sendiri dan juga pada orang lain. Ini tidak akan berlaku sekiranya mereka memahami ideologi kebahagiaan daripada suri Islam.
Kerana ideologi kebahagiaan daripada sudut Islam mengatakan yang kebahagiaan di dalam dunia ini sementara saja, tetapi kebahagiaan yang kekal selama-lamanya adalah pada akhirat nanti. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Nabila binti Omar. Nombor matrik saya 216692. Saya akan membentangkan berkenaan dengan konsep kebahagiaan melalui pandangan barat. Kami telah bersetuju untuk memilih John Stuart Mill sebagai tokoh. John Stuart Mill merupakan salah seorang tokoh falsafah yang terkenal di barat. Beliau dikenali disebabkan oleh hasil karyanya yang terkenal seperti System of Logic, On Liberty dan yang berkaitan dengan kebahagiaan iaitu Utilitarianism. Beliau percaya bahawa kebahagiaan dapat dicapai hanya melalui tindakan. Menurut ideologi beliau iaitu tindakan yang baik akan mewujudkan kebahagiaan dan tindakan yang buruk akan memusnahkan kebahagiaan. Beliau telah mendefinisikan kebahagiaan sebagai kesenangan dan kebebasan daripada kesakitan. Berdasarkan karya Utilitarianism, beliau telah menggambarkan bahawa kehidupan yang terbaik adalah kehidupan yang dikecualikan sejauh mungkin daripada kesakitan dan sekaya mungkin daripada kenikmatan. Namun, kebahagiaan ini tidak berterusan, tetapi ianya akan menjadi momen-momen bahagia dalam kehidupan seseorang. Antara kesan-kesan happiness adalah ianya akan menyebabkan generasi muda pada masa kini mudah lupa akan matlamat hidup yang sebenar. Oleh itu, ini akan menjejaskan usaha remaja untuk menjadi golongan manusia yang sempurna dari segi intelek, rohani, jasmani dan emosi. Seterusnya, kesan negatif happiness juga akan meningkatkan gejala jenayah sosial dalam kalangan remaja dan belia. Jika golongan para remaja terlibat dalam budaya ini, ianya akan memburukkan lagi keadaan. Tambahan pula, sekarang kadar jenayah semakin meningkat dari masa ke semasa. Selain itu, ini akan menganggarkan lagi usaha kerajaan untuk melahirkan masyarakat yang berwawasan dan berilmu pengetahuan. Golongan yang terlibat dengan budaya ini secara automatik akan menjejaskan perilaku akhlak seseorang. Di samping itu, budaya happiness ataupun dikenali sebagai hedonism juga akan memudahkan lagi nilai-nilai keagamaan dalam diri golongan remaja dan belia. Nilai keagamaan sangat penting kerana ianya menjadi panduan untuk kita dalam menjalani liku-liku kehidupan yang semakin mencabar. Akhir sekali, kerajaan juga terpaksa membelanjakan sejumlah wang yang banyak untuk membanteras masalah yang timbul berkaitan dengan gejala hedonism ataupun yang dikenali sebagai happiness ini. Dalam masa yang sama, ini akan membantu usaha dalam mencapai wawasan 2020. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nur Fatini binti Nur. Nombor matrik saya ialah 216965. Hari ini, saya akan membincangkan tentang cara untuk mengatasi budaya happiness. Umum mengetahui bahawa happiness bermaksud kegembiraan. Namun, happiness dalam konteks kami pada hari ini bermaksud kegembiraan yang melampaui batas. Memetik daripada peristiwa tragedi Halloween yang berlaku di Itaewon, Korea Selatan pada Oktober yang lepas, ia sangat berkait rapat dengan happiness. Hal ini kerana walaupun mereka telah diarahkan untuk pulang oleh pihak berkuasa, namun mereka enggan kerana mereka mahu untuk meneruskan aktiviti tersebut dan berseronok-seronok di situ. Oleh yang demikian, terdapat beberapa cara untuk mengatasi budaya happiness. Yang pertama ialah dengan cara mendekatkan diri dengan ajaran agama dan juga mengamalkan nilai-nilai murni. Mendekatkan diri dengan ajaran agama sangat penting kerana ia membezakan kita dengan orang yang beragama dan juga tidak beragama. Sebagai Muslim, kita mempunyai tujuan untuk hidup dan bukan hanya semata-mata untuk di dunia, bahkan juga untuk di akhirat. Oleh itu, semestinya kita tidak akan membuat perkara yang sia-sia dan membuang masa hanya untuk berseronok pada jangka masa yang singkat. Yang kedua, kita seharusnya bijak memilih teman untuk mengatasi budaya happiness. Hal ini kerana kita boleh berkawan dengan sesiapa sahaja, namun tidak semua akan menjadi kawan kita. Bahkan, gaya kehidupan kita, kepribadian kita akan dipengaruhi oleh kawan-kawan kita disebabkan oleh kita sering bergaul dengan mereka. Oleh itu, kita hendaklah memilih kawan dengan bijak kerana kawan kita akan membentuk diri kita dan menjadikan kita siapa pada esoknya yang akan datang. Akhir sekali, cara untuk mengatasi budaya happiness ialah dengan mengeratkan hubungan kekeluargaan. Hal ini kerana hubungan kekeluargaan yang erat dapat membendung budaya happiness di mana mereka tidak akan membuang masa dengan melakukan perkara yang sia-sia disebabkan oleh ibu bapa sentiasa memantau pergerakan dan perlakuan anak-anak mereka. Oleh itu, mereka akan dapat mengelakkan diri daripada gejala tidak bermoral yang berlebih-lebihan dan keseronokan yang melampaui batas. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Alia Arina binti Muhammad Rani. Nombor matrik 216160.
Kesimpulannya adalah konsep kebahagiaan tidak boleh dipisahkan dari manusia dan pengalaman hidup. Mencari kebahagiaan dan refleksi mengenai isu ini adalah pemacu penting sejarah falsafah dan perbualan tentang makna kewujudan. Berdasarkan hasil dapatan kajian kami, konsep Alatas iaitu Syekh Muhammad Nakib Alatas mengenai tujuan hidup yang lebih mengutamakan kehidupan akhirat bukan bererti ia menolak akan keberadaan kebahagiaan dunia. Dia menyatakan bahawa tujuan manusia adalah mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Akan tetapi, tujuan akhir yang diprioritaskan adalah kebahagiaan akhirat kerana ia lebih utama dan sifatnya abadi. Justru itu, dengan memahami konsep kebahagiaan menurut John Stuart Mill, kita perlulah berfikir dahulu perkara yang ingin kita lakukan sama ada kita mampu mencapai kebahagiaan itu sendiri ataupun tak untuk mengelakkan kesakitan pada kemudian hari. Hal ini kerana menurut John Stuart Mill, kebahagiaan yang sebenar adalah di mana keseronokan melebihi kesakitan. Semoga dengan kajian ini dapat membantu kita semua untuk memahami dan mengimplikasikan bagaimana mencapai kebahagiaan menurut John Stuart Mill ataupun Syekh Muhammad Nakib Alatas dalam kehidupan kita semua. Sekian itu saja daripada kumpulan kami. Terima kasih.